Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi untuk siri yang kedua. So, kita sambung pembelajaran kita pada PLC intermediate level. So, kali ini kita akan masukkan programming kita dengan timer dan beberapa asas lain lah. So, kita buka kita punya program. Okey. Untuk intermediate level, seperti biasa, mula-mula sekali kita masukkan input dan juga output. Okey, bezanya kat sini kita mulakan dengan timer. Kat sini saya ambil timer on delay sebagai contoh. So, saya sambungkan. Yang ni saya labelkan sebagai switch 1. Ini saya labelkan sebagai lampu 1. Dan ini adalah on delay block. So, kita boleh double click pada on delay block. So, dekat on delay block ni kita boleh set dia punya time. So, dekat sini time yang kita set kat sini, kalau kita tengok parameter dia untuk second. So, maksudnya di depan ni adalah untuk second, di belakang adalah untuk millisecond. Kalau kita tukarkan dia parameter untuk minit, di depan ni akan jadi minit, di belakang ni akan jadi second. Seterusnya macam itulah untuk hours. So, depan ni jadi hours, belakang ni akan jadi per minit. So, ni untuk delay lah. Kali ni kita untuk trial ni kita gunakan second. So, kita cuba untuk 5 second. Dan kita simulasikan dia. Okey. Macam biasa kita tekan pada I1, switch 1, apa yang berlaku? Bila tekan pada switch 1, timer dia akan berfungsi dan akan menghidupkan lampu 1. So, ini kita panggil sebagai on delay timer. Okey. Sekali lagi, simulasi. Okay, kita offkan dulu. Kita on ke semula. Dia akan ada counting timer kat sini. Cukup pada timer yang kita set up pada on delay, maka lampu akan nyala. Okey, kita tutup. Dan kita cuba pada menggunakan timer, function timer yang lain. Function timer yang lain. Ini untuk off delay. Sama juga, kita double click pada dia. So, ada parameter. Dan juga ada off delay. So, kat sini, yang tadi on delay, sekarang ni off delay. Bila off delay, maksudnya kita lambatkan waktu off pada lampu. Kita cuba dalam 5 second. Dan kita sambungkan. So, bila kita simulasikan dia, apa yang berlaku kat sini, bila kita on, lampu akan menyala. Tak ada apa-apa berlaku selagi kita tak offkan switch tersebut. Sekarang kita cuba offkan switch. Bila kita offkan switch, barulah delay off berfungsi. Cukup 5 second, lampu akan padam. So, ada beza dekat sini antara on delay dengan off delay. Sekali lagi kita cuba, kita on, lampu menyala. So, delay off tak function lagi. Bila kita offkan switch, barulah off delay function dan lampu akan delay untuk off selama 5 second.
So, itu untuk function timer off delay. So, kita boleh cuba yang lain. Kita cuba untuk on dan off delay. Ada dua function kat sini, on dan off delay. So, kita sambungkan. Kat sini kita boleh setkan dia. Waktu kita nak on, kita delay 3 second ataupun 5 second. Waktu kita nak off, kita delay juga 5 second. So, kita tengok apa yang berlaku. Kita pergi pada simulasi. Kita on. Dia delay selama 5 second untuk onkan lampu. Bila lampu dah on, kita off. Okay, kita off switch. Apa yang berlaku, dia delay pula untuk offkan lampu. So, dekat sini ada dua function sekaligus, on dan off delay. Itu dia punya special function untuk timer. So, apa beza dengan timer-timer yang lain? Okey, kita cuba pada timer-timer yang lain. Seterusnya kita cuba pada retentive on delay. Retentive on delay, kalau kita masukkan dekat sini, okey, kita sambungkan dan kita setkan dia. Apa yang kita lihat, retentive on delay adalah sama dengan on delay secara fizikalnya. Okey, secara fizikalnya. So, kalau kita buat simulasi sekalipun, kita akan jumpa benda yang sama. Bila kita on, dia akan function seperti mana on delay tadi pada kita setkan tadi pada 5 second delay. So, dia akan delay selama 5 second. Okey. Apa beza antara keduanya? Antara on delay dan juga retentive on delay. Okey. Kita matikan dulu simulasi. Kemudian, kita gantikan semula dengan on delay. Okey, kita sambungkan. So, kita setkan pada 5 second. Dan simulasi pada switch 1 ni kita tukar kepada push button atau momentary push button. Normally close, normally open. So, bila kita buat simulasi pada on delay, apa yang berlaku? Kita kena sentiasa tekan push button, baru dia berfungsi. Kalau kita tekan sekali tak berfungsi. Maksud dekat sini, untuk timer on delay, dia tidak sesuai untuk switch push button. Sebab dia kena tekan, dia baru dia function. Okey. Kalau kita tengok retentive, okey, kita masukkan semula retentive. Kita setkan pada 5 second. Okey. So, kita sambungkan. Okey. Fungsi push button ni masih lagi sama. Kita ambil push button. Okey, dan kita simulasikan. Dekat sini perbezaan dia sangat ketara lah. Bila kita on saja PV, apa yang berlaku? Kita tak perlu tekan lama-lama. Hanya just push sekali, dia terus berfungsi untuk timer dan juga keluaran. So, maksudnya untuk retentive on delay ni, dia mempunyai hole. Dia mempunyai hole, litar pegang lah, kita panggil litar pegang kalau dalam motor control. Okey. So, untuk kefahaman pelajar yang lebih lanjut, sebenarnya on delay dengan retentive delay adalah benda yang sama, cuma berbeza dari segi litar hole. Okey, kalau kita menggunakan on delay, dia lebih sesuai untuk switch jenis toggle. Tetapi kalau kita menggunakan retentive on delay, dia lebih sesuai untuk kegunaan
push button atau momentary make. Dia lebih sesuai sebab dia ada fungsi hold, litar pegang, hold circuit. Begitu juga dengan timer-timer yang lain. Pelajar-pelajar boleh mula cuba untuk wiping relay, edge trigger, wiping relay, synchronized pulse. Ini synchronized pulse ni dia untuk beeping, Kita cuba, kita tengok ya. Boleh kita buat. Matikan dulu simulasi. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kelas kita yang pada PLC yang kita buat sebelum ni, iaitu pada synchronized pulse generator. Apa beza synchronized pulse generator dengan edge trigger wiping dan juga random generator. So kita sambung yang sebelum ni. So ini adalah pulse generator, synchronous pulse generator. So synchronous pulse generator ni adalah untuk buat beeping. Tapi beeping dia ni kita boleh setkan lah beeping dia. Contoh macam ni, saya buat 2 second untuk pulse, dan interpulse tu, antara interpulse tu saya buat 1 second. Okey, dan kita sambung. Okey. Tapi dia punya, bila kita buat synchronous pulse generator ni, kita kena tukar function simulator tadi kepada switch. Kita tak boleh pakai momentary switch. So bila kita simulatekan dia, kita akan nampak setiap kali kita buat tadi 2 second untuk dia on, 1 second antara interpulse tadi. Dia akan berfungsi, dia akan berterusan lah sehingga kita offkan dia. Okey. Begitu juga jika kita gunakan edge trigger beeping. Okey, mempunyai function yang sama. Jadi kita double klik kat sini. Okey. Contoh macam ni, saya buat 2 second. So bila kita simulatekan dia, dia akan nampak dia akan berterusan lah beeping dia. Tetapi untuk edge trigger ni, dia akan mati. Dia akan mati sehingga cukup on dan off dia saja. Maksudnya dia beeping dia bukan berterusan, tak macam dengan synchronous pulse generator tadi, dia berterusan. Itu beza di antara dua ni. Dan satu lagi perbezaan dia untuk random generator. So random generator, pelajar boleh double klik dalam ni. Double klik dalam ni, tengok dia lain sikit daripada yang tadi tu. Yang tadi semua on delay TH, off delay TL. Yang ni dia ada max. Ni max ni adalah maksimum. Maksimum dia boleh pergi. Ini kita limitkan dia. So kita limitkan dia. Okey. So kalau kita tengok sebenarnya function dia hampir sama. Cuma kita limitkan dia. Limitkan dia tadi, tengok tak cukup masa. 1.83, walaupun tadi kita buat 2. Okey, kita offkan dulu, kita on balik. Ni kita offkan, dia akan running juga. Ada 2 kali running untuk function yang berbeza lah. Ini maksudnya masa on dia boleh function satu function, masa off tu limit lah. Ini untuk dia punya limit. Dia untuk off, dia baru dia function untuk yang seterusnya. Maksudnya dia ada berbeza dari segi functional bagi setiap timer ni tadi, untuk beeping ni tadi. Okey. Yang lain tu berkaitan dengan stairways, lighting switch. Ini kalau kita nak buat stairway lighting switch, kita pakai switch ni lah. Dia dah ada siap-siap untuk stairway lighting switch. Okey. So ini belajar boleh cubalah multifunction switch. Multifunction switch ni ada beberapa lah kita boleh buat untuk functional switch. Kemudian dia ada weekly timer, yearly timer. Okey, ini weekly timer, yearly timer ni memang timer yang kita buat untuk timer biasa tu lah. Okey, kita
boleh setkan masa untuk untuk device PLC ni berfungsi sepanjang tahun lah. Itu kelebihan untuk PLC. Kalau kita tengok dekat sini dia ada astronomical clock, stopwatch dan sebagainya. Okey, di bawahnya tu dia ada counter. Dia ada counter. So kelas yang akan datang nanti saya akan ceritakan berkenaan counter saja. So kita akan sambung kelas kita untuk counter. Okey, saya rasa kita boleh sambung untuk kita buat latihan kita yang pertama, iaitu kita buat lab sheet kita yang pertama ya. So lab sheet kita yang pertama yang kita dapat menggunakan Omron, tajuk ni Design Control System Layout for Traffic Light System. So yang kita buat hari tu sampai 8 jam, tapi tak sampai 8 jam lah. Kita menggunakan Omron untuk kita lukis carta ali. Ini yang benda-benda ni kita dah buat kelas yang sebelum ni lah. Kita buat carta ali, kemudian kita buat gambar blok sistem, kita masukkan perincian dan sebagainya. Isunya kat sini sekarang ni ialah macam mana kita nak jawab soalan ni dengan mudah. Kita nak menggunakan program PLC Siemens Logo untuk kita menjawab soalan daripada soalan latihan ni yang diberikan ni. So kita tengok balik kendalian sistem push button S1, dia menggunakan push button S1 mengawal pilot lamp H1. Apabila push button S1 ditekan, pilot lamp H1 akan menyala selama 10 saat dan padam secara automatik. Ini maksudnya kita kata dia padam secara automatik selepas menyala 10 saat. Maksudnya dia menggunakan off delay. Off delay lah. Maksudnya kita tekan tu, dia delaykan masa untuk padam selama 10 saat. So macam mana kita nak apply dia pada Siemens Logo. So tadi kita dah belajar berkenaan dengan special function. So kita tengok kat sini, kita kena pakai apa untuk kita pastikan dia boleh dapat apa yang kita nak tadi tu, daripada soalan tadi tu soalan ni tadi. Okey, macam mana kita nak dapat ni? Kita pindahkan dalam Siemens Logo. So kita boleh mulakan dengan yang baru lah ambil new function. So pertama sekali mesti ada input, kemudian dia ada output. Okey, so input tadi ni kita kena tukar dia kepada BB1 sebagai switch. S1. Okey, simulasi dia mesti pada PB lah. Okey, kemudian output dia tadi lamp 1, so L1. Okey, kemudian kita pilih apa yang kita nak gunakan dekat sini untuk kita off delay kan. Seperti yang kita bincangkan tadi, untuk on delay 1, 2, 3, on delay, off delay, on off delay. Ini ni kita untuk switch biasa, untuk switch toggle. Tapi kalau untuk push button, kita tak boleh pakai ketiga-tiga ni yang atas ni, on delay, off delay, on off delay ni. Kita kena pakai yang lain. Okey, so kita kena pakai sebagai contoh, kena pakai edge trigger wiping relay. Okey, kita letakkan dekat sini. Okey, so kita sambungkan. So kita double klikkan dia. Dekat pulse relay ni kita ambil pulse relay dia yang ni kita ambil, kita cuba dulu 10 second tadi kan. Yang interpulse ni kita biarkan kosong supaya dia berhenti nanti. Lepas 10 second dia akan berhenti, dia akan padam lah. Okey, so kita tekan OK. Dan kita simulationkan program kita tadi tu. So kita cuba tekan. Okey, kat sini dia tengah, lampu ni sedang menyala ataupun sedang beroperasi selama 10 second, dan kemudian selepas 10 second sepatutnya dia padam ya.
Jadilah dia padam. So dekat sini maksudnya special function timer ni dia boleh buat macam-macam. So asalkan kita punya objektif kita tercapai, kita boleh letakkan dia. So untuk soalan kita yang ni, asas kawalan automatik yang tadi ni, maksudnya kita dah capai lah dia punya function yang diminta. So bila kita dapat function yang diminta, so kalau macam pelajar sekarang kita menggunakan Omron, sekarang kita menggunakan Similogo. So macam saya ceritakan kalau masih ingat pada basic asas tadi yang sebelum ni, pada level basic tu saya beritahu macam mana kita nak convert kepada ladder diagram. So kita cuba convert. So ini dia punya convert dia. So dekat beza dia dengan Omron. Omron itu kita kena lukis satu persatu lah. Kita kena lukis satu persatu untuk kita dapatkan dia punya function ni. Nanti kejap lagi saya akan lukiskan macam mana dalam ladder diagram Omron. Ini dalam ladder diagram untuk PLC Similogo. Pun sebenarnya tak salah pun. Dia program ni adalah program yang sama. Okey. Okey, kalau kita nak lukiskan untuk Omron, ladder diagram yang kita belajar sebelum ni, kita boleh lukiskan macam ni lah. Lukisan tak apa cantik. Kita masukkan load, kemudian kita sambungkan pada timer. Okey, timer. Kemudian kita bukan dia macam tu. So ni adalah timer lah, team lah. Team 000 kan, kalau masih ingat kita buat 000. So kita ada hashtag. Kalau dalam ladder diagram ni, kalau kita nak 10 second, maksudnya kita kena masukkan 100. 10 ukuran dalam timer adalah sama dengan 1 second. Kalau nak 10 second, maksudnya kita kena letak numbering dia 100 dalam konsol. So ni LD. Okey. So ini kita kena buat macam ni lah. Kemudian kita kena masukkan untuk output, kita kena buat macam ni. LD. Ni LD. Not team. Okey, not team. Not team. 000 tinggal 1. Team 000. So yang ni kita sambung. Kalau load not, dia kena macam tu lah. Dia simbol normally close. Lepas tu baru dia pergi kepada output. Okey, kemudian sambung. Kemudian baru macam ni kita sambung ke bawah. Baru dia jadi N. Ini yang kita belajar sebelum ni. Ini cara kaedah kita nak membuat timer off untuk lampu. Jadi LD1 ni, LD ni adalah PBS switch untuk switching lah. Maksudnya timer ni akan berfungsi selepas kita masukkan load, dan dia berfungsi selama 10 second, dan kita letakkan switch load not kat sini untuk timer, untuk dia selepas 100 bilangan 100 ataupun 10 second dia akan automatic cut off pada output. So output ni maksudnya dia dah ada dulu dia punya masukan. So ni bentuk ladder diagram yang kita boleh lukiskan untuk output lah. Sebenarnya ladder diagram ni kalau kita tambah terus ladder diagram ni, macam contoh sini LD ni kita buat 2. Ni pun tak ada salahnya. Pun sama juga. Output yang sama. Mesti nombor output yang sama. Kalau sini 00, sini pun mesti 000 juga. Ini LD. So LD ni maksudnya kalau kita letak sini
apa nama, LD not, maksudnya output ni sentiasa ber, ber, apa ni, menyala lah. So kita letak, bila kita letakkan timer, so kita letak timer load not, maksudnya load not ni dia akan normally, pada asalnya dia normally close, maksudnya dia menyala, kemudian sampai pada timingnya 10 second dia akan cut off. Ini bentuk dalam ladder diagram lah. So kita balik dekat sini. So dalam PLC semi logo, dia punya aturan dia sikit saja ni. Dan kalau kita nak lukis, nak tulis dia dalam bentuk ladder diagram ni, kita terbalikkan saja. Kita ambil daripada bawah naik ke atas. So ni akan jadi nombor 1, rank nombor 1, ni akan jadi rank nombor 2. Macam tu dia punya lukisan dia diterbalikkan. Okey. So itu adalah bagi menjawab soalan untuk latihan kita yang pertama, iaitu lab sheet kita yang pertama, dan diharap pelajar boleh membuat latihan ini di komputer ataupun laptop masing-masing lah. So saya harap pelajar-pelajar semua dapatlah apa yang saya cuba sampaikan untuk pembelajaran kita dalam level intermediate PLC. InsyaAllah selepas ni saya akan upload lagi video untuk latihan atau lecture yang lain lah, supaya kita lebih mudah faham. Apa-apa pun pelajar boleh WhatsApp ataupun email kepada saya, dan juga boleh menggunakan Google Classroom kita. Dan banyak, saya ada share beberapa video quiz. Saya harap pelajar jawablah quiz yang saya dah post tu. Kalau ikut ramai yang tak jawab, mohon pelajar buat. Dan dalam Google Classroom juga saya dah masukkan beberapa contoh macam mana kita nak understanding control system dengan cara yang betul lah. So saya minta pelajar rujuk dengan Google Classroom DA83 3323 control system, dan seterusnya boleh berhubung dengan saya lah jika ada apa-apa masalah. Setakat itu kita jumpa untuk kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih.